عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibina di atas 5 perkara. Bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah hamba serta utusannya. Mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, mengerjakan haji di Baitillah dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sebelum ni kita telah bicara berkenaan dengan rukun yang pertama daripada rukun Islam yang terdapat di dalam hadis ini. Dan juga berkenaan seterusnya akhir sekali kita bicara berkenaan dengan kepentingan tauhid akhir sekali, iaitu berkenaan dengan rukun yang pertama, berkenaan dengan syahadah yang pertama, syahadah syahadu an la ilaha illallah itu pertama. Jadi berkenaan dengan apa kepentingan tauhid ni, sebagaimana baru ni kita telah sebut dah, dengan tauhid lah mana Allah dapat ditegakkan segala pentadbiran alam ni, segala makhluk ni dapat ditadbir dengan sempurna. Kalaulah tanpa tauhid ada 2 Tuhan, nescaya akan jadi rosak binasa pentadbiran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Kalaulah di langit dan bumi ni ada Tuhan selain Allah, tentu akan binasa kedua-duanya, rosak binasa, hancur bu. Kalaulah 2 Tuhan, ada Tuhan yang lain selain daripada Allah, mana moleknya berjalan dengan baik, segala pentadbiran alam ni, makhluk ni dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya tauhid. Tanpa adanya tauhid, segalanya tidak dapat berjalan dengan baik. Kemudian seterusnya masih lagi berkenaan dengan syahadah yang pertama, yaitu syahadah tauhid, syahadu an la ilaha illallah, daripada rukun yang pertama, rukun Islam yang pertama. Ayat itu berkenaan dengan peringkat tauhid, berkenaan dengan peringkat tauhid. Kerana kita di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ada setengah tauhid kita dengan orang bukan Islam, kita orang Islam dengan orang bukan Islam ni serupa je, sama sahaja. Dan ada yang tidak sama. Jadi manakah peringkat tauhid yang membezakan di antara kita dengan orang bukan Islam? Dan manakah dia tak ada beza, serupa je, sama sahaja. Jadi peringkat tauhid ni ada beberapa peringkat. Kemudian berkenaan dengan pembahagian tauhid ni macam-macam lah. Hak ni dengan istilah ni, hak ni dengan istilah ni, macam-macam istilah tu yang dibuat oleh ulama-ulama. Setengah kalangan mana buat tauhid dengan istilah uluhiyah, rububiyah. Dia macam-macam lagi. Banyak cara tu masing-masing. Tak apalah. Jadi tapi pengisian dia hampir sama, serupa dah, lebih kurangnya dari segi isi tu. Beza dari segi bahasa. Dari segi bahasa. Kadang-kadang ada kokek-kokek duk balas tu hak tolak kadang-kadang. Cuma beza nama sikit tak. Jadi balas. Tak pasal dia. Jadi setengah ulama dia membahagikan tauhid tu kepada bentuk lain pula, kepada beberapa peringkat, iaitu sebutkan pada malam ni, iaitu kepada 4 peringkat. Yang pertama, peringkat yang pertama iaitu mentauhidkan, mengatakan hak wajib ada, hakul wujud, wajibul wujud, yang wajib ada adalah milik Allah Subhanahu wa taala sahaja. Mana hak wajib ada dalam semua benda ni,
hak wajib adanya saja Allah Ta'ala saja. Mana mentauhidkan kewajipan ada itu hanya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Hak lain ni tidak wajib ada. Kita manusia tidak wajib ada. Ada pun ada. Kalau tak ada pun lah. Jadi tidak wajib, harus ada sahaja kita ni. Langit bumi, dunia ni, makhluk ni, semuanya bukan wajibul wujud. Mana wajibul wujud? Mana wajib ada? Bukan. Tapi yang wajib ada hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua, mentauhidkan hak mencipta langit dan bumi dan segala makhluk itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Mana mengatakan yang mencipta langit bumi ini dan juga menciptakan makhluk ini hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Tidak ada satu, tidak ada dua, tak ada. Semuanya mana hak kejadian ni, alam ni semuanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana mentauhidkan hak mencipta, memberikan hak mencipta khusus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata, tidak kepada yang lain. Jadi kedua peringkat tauhid ini tidak dibahaskan oleh Quran. Quran tak bahas hak ini. Dan Nabi SAW pun tidak mengajak kepada ini, tak ajak. Mana Nabi tidak ajak berdakwah kepada orang kafir Quraisy ke kena percaya Allah Ta'ala saja hak wajib ada. Kena percaya Allah Ta'ala lah yang menciptakan langit bumi. Tak ajak. Tidak mengajak kepada hak itu. Bahkan apa yang diperintahkan kepada Nabi SAW di dalam dakwah dianya, sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahlul kitab, wahai ahlul kitab, mana Yahudi, Nasrani, mari kepada kalimah yang sama, satu kalimah di antara kita. Allah na'budu illallah, iaitu kita tidak menyembah selain daripada Allah. Itu dari segi tauhid, tauhid dari segi ibadah ubudiyah. Waktu itu kita akan jumpa lepas pada inilah kita akan bicarakan. So hak Nabi diperintah supaya ada, iaitu beribadat kepada Allah. Wala musyrika bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu di dalam ibadah khususnya. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan sebahagian kita tidak menjadikan sebahagian yang lain sebagai Rabb selain daripada Allah. Mana tidak menjadikan sebahagian kita, sebahagian manusia tidak menjadikan sebahagian yang lain sebagai tempat untuk untuk memberikan dari segi pentadbiran, mana dari segi cara hidup, sistem kehidupan, lagu mana cara kita nak hidup, dari segi ibadat, janganlah sebahagian daripada kita beri kepada sebahagian yang lain. Mana di dalam nak menjalani kehidupan sebagai hamba Allah ni, kita tanya orang lain, tanya padri ke, tanya pendeta ke, ataupun tanya sami-sami ke, mana tak lehok dari segi mengatur kehidupan ini, sistem kehidupan ini, jangan beri kepada orang lain selain daripada Allah. Jadi hak tu yang diperintahkan oleh Nabi SAW supaya berdakwah. Mana Nabi tidak diperintah supaya berdakwah kepada hak ni, tidak diperintah supaya percaya ada orang musyrikin Mekah. Kita kena percaya Allah Ta'ala lah hak wajib ada. Kita kena percaya Allah Ta'ala lah yang menjadikan langit bumi. Hak tu Nabi tidak disuruh buat. Bahkan waktu tu dua perkara tu tidak diperselisihkan di antara Islam dan juga bukan Islam, seperti golongan musyrikin, Yahudi dan sebagainya. Tak ada perselisihan itu, serupa aja. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala, mana kalaulah kamu tanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah.
Kalau kamu tanya mereka, siapakah yang menjadikan langit bumi? Mereka pasti akan menjawab Allah. Mana orang bukan Islam berarti benda tu? Kalau kita tanya orang bukan Islam tempat kita ni, kita tanya siapa dia buat demo, dia tak jawab. Toko dia ke, patung dia ke, dia tak jawab tu. Dia akan jawab, Tuhan Allah juga. Tuhan Allah juga, serupa je. Dari sudut tu sama sahaja kepercayaan di antara kita orang Islam dengan orang bukan Islam. Daripada dulu sampai ke sekarang sama sahaja. Jadi dua peringkat tauhid ini sama sahaja di antara orang Islam dan orang bukan Islam, dan orang Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diperintahkan untuk mengajak kepada dua peringkat tauhid ini, tidak. Bukan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan supaya mengajak ke arah tauhid peringkat yang seterusnya, iaitu yang ketiga, mentauhidkan hak mentadbir alam dan semua perkara ini termasuk manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana anggap meletakkan kepercayaan, pegangan bahawasanya semua yang berlaku atas dunia ni di dalam alam ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata, di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Mana tidak kata kerana orang ni ke, kerana ni ke, kerana dunia ni ke, kerana bencana alam semata-mata ke, alam semula jadi ke, tak. Tetapi semuanya adalah terletak di bawah percaturan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hak Allah taala. Itu masuklah kita tengok langit, bumi, matahari nak naik, pagi-pagi nak naik, itu minta izin dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak turun pun minta izin juga. Jadi semuanya di bawah pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak ni, kepercayaan hak ni yang ketiga ni hanya ada pada orang Islam sahaja. Dan juga peringkat tauhid yang keempat, iaitu mentauhidkan hak ubudiyah, pengabdian diri, ibadat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Jadi hak inilah dua peringkat tauhid inilah yang menjadi perselisihan di antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Dengan orang bukan Islam. Jadi hak inilah yang membezakan. Baik. Iaitu dari segi macam sana, kita mengatakan segala apa yang berlaku ni di bawah kuasa Allah Taala, di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari segi ibadat, rasa diri sebagai hamba. Dari segi kita nak hidup, nak menjadikan manusia, nak menerima sistem kehidupan kita ni, kita nak hidup cara mana di dalam kehidupan, sama ada kehidupan individu, seorang, ataupun kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, daripada rakyat kepada pemimpin. Hak ini hak mana? Maknanya hak Allah Subhanahu wa taala, cara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata, tidak cara yang ditentukan oleh orang lain. Jadi hak inilah, dua tauhid inilah yang membezakan di antara kita dengan orang bukan Islam. Jadi kalau kita orang bukan Islam, hak ni pun kita tidak letak kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, kita anggap hak dua tadi je. Jadi kita ni tak ada beza dengan orang bukan Islam. Serupa dari segi hakikat ni, serupa saja. Jadi untuk membezakannya, kita kena jaga dua peringkat tauhid ini yang terakhir ni, yang ketiga dan juga yang keempat. Mana dari segi pengabdian diri semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, di dalam pengabdian diri ini, dan juga di dalam memberikan hak mentadbir ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebut apa dah ni? Dia dakwah kepada orang kafir Quraisy, kepada golongan musyrikin. Dia dakwah, mana dakwah supaya meninggalkan pengabdian kepada berhala-berhala. Dia tidak dakwah kepada raya Allah Ta'ala buat. Dia dah meninggalkan pengabdian sembah kepada berhala-berhala. Dia juga dakwah kepada orang-orang, bukan orang-orang Yahudi, kepada dakwah supaya mereka meninggalkan sistem kehidupan mereka yang ditentukan oleh manusia juga, iaitu oleh padri, oleh pendeta, tinggal hak tu. Tapi sebaliknya, ambil sistem cara hidup yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana hak tu hak Nabi sallallahu alaihi wasallam seru, hak Nabi ajaknya hak tu. Jadi ini mana berkenaan dengan peringkat tauhid dan yang membezakan di antara orang Islam dan juga orang bukan Islam.
Kemudian seterusnya kita pergi pula kepada syahadah yang kedua, iaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah yang kedua ni. Jadi syahadah yang kedua ni iaitu bersaksi dengan penuh keyakinan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah kepada semua makhluk. Penuh keyakinan, pegang betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa risalah dan membawa wahyu ketuhanan. Wahyu Tuhan, tak ada dah hak lain. Pegang hanya hak ni hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja, tidak hak orang lain. Tidak hak orang lain. Mana orang lain tak ada dah. Selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penyudah nabi-nabi, tak ada dah hak boleh terima wahyu ke. Boleh terima mana suara ketuhanan ke apa ke, tak caralah. Jenis-jenis lagu tu tak ada dah. Siapa yang dakwa, rosak akidah dia tu. Dan benda ni mana ada orang Melayu pada yang dakwa lagu tu. Jadi rosak. Tidak boleh percaya kepada waktu tu. Mana hal ni hak Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata dan mesti dinafikan daripada hak orang lain. Dan juga risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merangkumi Quran dan penjelasnya. Sunnah, iaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana berimeh pegang betul-betul kepada apa yang dibawa oleh Nabi dan menafikan yang selainnya. Hak Nabi bawa pegang betul-betul, kemah keming sekat tu je. Terutamanya di dalam masalah ibadat. Dalam masalah ibadat mana kita pegang betul-betul kepada apa yang disampaikan oleh Nabi berdasarkan kepada Al-Quran dan juga berdasarkan kepada sunnahnya. Pegang hak tu. Hak lain tak boleh. Dinafi hak lain. Nafi. Itu. Makna syahadah yang kedua. Jadi itu asas di dalam keimanan kepada syahadah yang kedua, asas dia situ. Duduk. Baik. Jadi dengan syahadah yang kedua, makna dia hanya kita mengisbatkan agama ni, ibadat ni, amalan agama, ajaran agama ni hanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya melalui Nabi, tidak melalui orang lain. Selain daripada Nabi dinafikan, nafi. Bila mana kita bersaksi, percaya betul-betul bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, makna kita mengisbatkan, menyabitkan agama ni hanya melalui dia saja. Sebab dia utusan Allah. Selain daripada dia tak boleh. Melalui selain daripada dia tidak boleh. Hanya semata-mata daripada dia. Dan dengan pegang hak ni, isbatkan hanya daripada dia, menafikan lain daripada dia, dapat menjaga keaslian agama. Cara lagu itulah yang dapat menjaga keaslian agama. Mana kalau mari bentuk ibadat amalan agama lain daripada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tolak, tasik. Dengan cara lagu tu agama dapat dijaga, tidak berlaku penyelewengan di dalam amalan agama. Dan juga dapat menjaga agama daripada diresapi ajaran-ajaran yang bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kalau dengan menghakkan lagu tu, dengan syahadah tu makna dia kita hak lagu tu dari segi agama. Dan dengan cara hak lagu tu, agama dapat dijaga. Tak boleh nak agama lain, ajaran-ajaran yang lain tak boleh nak masuk dalam ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita tidak bataskan begitu, tidak hak begitu, ngucap tapi tidak hak begitu, makna tidak betul-betul menepati kehendak kalimah itu, maka ajaran-ajaran hak lain hak tidak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah nak masuk, mudah. Jadi tak ada halangnya, tak ada sekata. Sebab apa? Sebab tidak menghadkan begitu, tidak jaga kehendak kalimah itu. Kerana tu kalau kita tengok, mungkin tempat kita ni hak berat, hak pelik-pelik, tidaklah siapa kata tu. Tapi ada dah. Ada juga. Sebab tu kita tengok setengah-setengah tu. Ngatik siapa lopak-lopak. Lopak-lopak ngatik joget-joget. Setengah-setengah tempat lain kalau kita tengok di sebuah Arab, negara Arab, Turki ke, Mesir ke. Bila-bila ngatik zikir kononnya. Zikir bila-bila nazi. Macam-macam. Main kopel bila zikir. Jadi kalau tanya apa? Ni rasa zuk dalam zikir.
Perangkat zuk nombor 3, nombor 4, nombor 8, nombor 10, macam-macam perangkat zuk. Jadi kononnya agama juga. Jadi masuk diresapi dengan ajaran-ajaran yang bukan ajaran Nabi. Nabi tak pernah ajar benda lagu. Diresapi masuk. Sebab apa boleh diresapi masuk lagu tu? Sebab tidak jaga kehendak kalimah syahadah yang kedua tu. Tidak jaga molek kehendak kalimah. Mana menafikan yang lain yang bukan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh masuk. Dan banyak lagi lah benda-benda tu. InsyaAllah kita akan bicara dalam hadis terusnya. Hadis akhiratnya dalam hadis yang kelima tu. InsyaAllah kita akan bicara sikit. Mana batas, setara mana, sekat mana yang kita boleh ambil dari segi amal kita ni. Sekat mana dah. Tapi jadi kalau kita tak jaga hak tu, batas tak jaga, dia akan masuk. Mari hak lain tanpa sekatan. Tak boleh nak sekat. Sebab apa? Atas nama molek ajaran agama. Amalek agama atas nama lagu tu. Jadi tidak disekat. Jadi sepatutnya orang yang kita ni sebagai mana memenuhi kehendak kalimah syahadah yang kedua ni, mana kita menafikan rukun yang kedua daripada kalimah syahadah yang kedua ni, mana menafikan sesuatu yang tidak melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ajaran agama yang tidak melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam kita nafi. Tak boleh terima sebagai ajaran Islam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau kita nak kata ajaran orang lain, satu lain lah. Ajaran ayat pingga, tak apalah, tak bunyi dah Nabi tu. Ni agama mana? Agama ayat pingga. Bukan agama Islam dah. Tak apa kalau lagu tu. Tapi kalau atas nama agama Islam tak boleh. Dia mesti melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti melalui itu. Ada juga dengan menjaga hak ni, menjaga kehendak kalimah syahadah yang kedua ni, dapat menjaga agama daripada berlaku penyelewengan sebagaimana ia berlaku kepada agama-agama sebelum ini. Kalau kita tengok agama-agama sebelum ni, baik agama Yahudi ke, Nasrani, Kristian ke, bapa yang berlaku penyelewengan sampai gitu semua. Dakwa ajaran Nabi Isa, dakwa ajaran Nabi Musa, tapi jauh jelak. Tak serupa, jauh tak serupa. Bapa puca dia ni kerana tidak batas lagu tu lah, tidak batas. Mana tidak kata bila mana kita ni ikut Nabi Isa, maka hak kita terimanya hanya ajaran melalui Nabi Isa saja, dan ajaran hak selain daripada tidak melalui Nabi Isa kita tolak. Kita tolak. Dia tidak batas lagu tu. Bila tidak batas lagu tu, maka diresapi oleh macam-macam ajaran. Paduri itu kata begini terima, pendeta itu kata begini terima. Akhir sekali ajaran Nabi Isa hak sematinya tak ada langsung. Tak ada dah. Nama dah ada. Nama sahaja ada. Ajaran hak sebenarnya tak ada. Puja dia ke apa? Sebab tidak ada tu batas tu. Isbat dan nafi itu tak ada. Tak ada hak tu. Jadi untuk kita nak jaga agama yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada penyelewengan ni, daripada diresapi ajaran-ajaran yang lain, kita kena jaga kehendak maksud kalimah syahadah yang kedua ni. Kena jaga molek. Jaga molek tu. Isbat hanya daripada Nabi, nafikan yang bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena jaga molek hati. Itu maksud kalimah syahadah yang kedua. Mana dia asal. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mana banyak sebut dalam hadis dia. Mana orang yang ambil keluar daripada hak dia binasa banyak. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Setiap umat aku ni akan masuk syurga kecuali hak engkau. Tak sih. Sahabat tanya, siapa dia hak engkau tu ya Rasulullah? Nabi kata, orang yang taat kepada aku. Mana terima apa yang aku tinggal, aku bawa, terima. Taat, patuh. Segala hak aku bawa, patuh aku. Maka dialah man ata'ani dakhala al-jannah, dialah yang akan masuk dalam syurga. Dia siapa yang diraka kepada aku, tak seterima hak aku bawa, nak kepada hak lain, cari ajaran-ajaran hak lain, rasa tak cukup dengan apa hak aku bawa, rasa tak puas hati dengan apa hak aku tinggal, orang tu adalah orang yang enggan. Orang yang enggan. Mana Nabi royak? Hak taat kepada dia, tegar betul-betul hak dia. Hak tu je hak boleh masuk syurga tu. Kemudian manaklah orang hak mana tak usah pakai hadis, tak usah pakai sunnah. Juga dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam hadis dia,
la ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi ya'tihi amrun mimma amartu bihi aw nahaytu anhu fayaqul la adri ma wajadna fi kitabillah ittaba'nahu. Jangan dia kejupuk. Nabi kata, jangan dia kejupuk. Mana bukan Nabi jupuk, mana jangan dia ada. Jangan dia ada seorang-seorang tu duduk menyengging atas sofa dia. Maknanya agak tak terima kebenaran. Dia kata, mari mana-mana perintah daripada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata tak tahu. Tasih. Mana ada dalam Quran waktu lah kita nak pakai. Lain tasih. Hadis. Sunnah tasih. Tasih belaka. Jangan dia ada. Nabi tak usah dia ada waktu tu tasih. Kemudian banyak lagi. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam royak hak luar daripada dia hak dia bawa. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Sesiapa yang buat amalan, sesuatu amalan, agama, amalan. Bukan buat kereta tidak panggil amalan agama. Sesiapa yang melakukan amalan dia bukan daripada agama kita. Mana kalau kata agama kita bukan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tertolak. Mana hadis-hadis itu menguatkan lagi kehendak syahadah yang kedua ni. Mana kehendak syahadah yang kedua itu sebagaimana kita sebut tadi, mana isbatkan hanya yang datang melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menafikan hak bukan daripada Nabi. Sebab apa? Sebab kalau amalan hak bukan daripada Nabi, dia tertolak. Tak ada beza buat. Saja-saja. Kalau saja-saja apa boleh kira? Boleh kira takutnya dosa pula. Sebab apa? Buat tidak serupa dengan hak Nabi suruh. Luar daripada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga syahadah yang kedua ni memberi makna kepada kita, iaitu di samping kita buat amal kepada Allah, mengikut Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, kena ikut putusan dia, kena ikut apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh lari hak tu. Tak boleh lari, mesti kena jaga hak tu. Kemudian yang seterusnya, iaitu rukun yang kedua. Jadi kalau kita tengok rukun Islam ni 5 ninjah. 5. Seolah-olah tak ada dah hak lain sebagai Islam. Tidaklah betul. Jadi pemilihan 5 rukun ni maknanya ini adalah yang paling utama di dalam Islam. Hak ni hak paling penting. Ini hak paling penting. Hak lain itu sebagai ikutan semata-mata. Ikutan dah hak lain. Jadi syahadah kita terang sebelum ni. Kemudian semaya sebagai rukun yang kedua di dalam rukun Islam. Sebab apa pilih semaya? Kerana semaya itu adalah tiang kepada agama. Semaya adalah tiang kepada agama. Sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana tanya Muaz tu. Nak tahu kau berkenaan dengan Rasul Amri, asas kepada segala perkara. Lepas tu Nabi jawab, Rasul Amri al-Islam wa amuduhu as-salah. Asas kepada segala perkara ni Islam, tauhid. Waktu tu kita terang. Itu asas dia ni. Dia ni semaya. Dia adalah semaya. Mana tiang kepada Islam adalah semaya. Seolah-olah kalau tidak semaya, rutuh dia. Seolah-olah. Mana rutuh agama kalau nak kira. Kalau tak semaya. Sebab itulah setengah ulama mana mengatakan orang yang tidak semaya, semata-mata tidak semaya, tapi rasul hadis. Walaupun jumhur tidak mengatakan lagu tu. Mana kalau dia tak semaya dengan dia menganggap semaya itu tidak wajib. Menganggap halal perbuatan dia tu. Itu bolehlah. Itu rasul hadis. Tapi bagi dia pegang lagu tu pun ada asas dia. Innal ahda bainana wa bainahum as-salah. Man tarakaha fahuwa kufrun. Mana perjanjian di antara kita dengan orang kafir, orang bukan Islam adalah semaya. Siapa yang dengan semaya maka kafir. Faqad kafara, maka dia jadi kafir. Mana ada asas dia kau ke mana tu? Walaupun lebih tepatnya mana pendapat jumhur tu. Sebab apa bila mana ada lagi keimanan walaupun seberat biji sawi itu tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu masih dikira sebagai beriman. Tapi kok mana
pun mana semaya tu tiang kepada agama. Mana tak jaga semaya, meninggalkan semaya, seolah-olah meruntuhkan agama, seolah-olah. Kemudian semaya ni garis pemisah di antara iman dan kufur sebagaimana hadis ini. Mana dialah garis pemisah. Mana dari segi zahirnya, kalau seseorang kalau dia tak semaya, serupa dengan orang kafir dari segi zahir. Dan juga semaya ni mencegah daripada perkara keji dan mungkar. Seperti dalam Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mana seseorang yang jaga betul-betul semaya dia, memenuhi kehendak semaya dia, hak semaya sematinya, dia boleh mencegah daripada perkara keji dan juga perkara mungkar. Waktu semaya hak semati. Jadi bila mana seseorang yang semaya, memenuhi segala kehendak semaya, faham molek segala kehendak semaya, dia mana kalau kita nak bahas satu-satu. Setiap rukun semaya itu dia ada pengajaran dia dari segi membentuk jiwa manusia, membentuk pengabdian diri manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak bentuk peri kemanusiaan, jauhi daripada peri kebinatangan. Kalau semaya itu sebenarnya kalau faham molek waktu betul-betul boleh mencegah seseorang daripada perkara keji dan juga perkara mungkar. Jadi orang hak semaya, semati faham hendak semaya, mana dia boleh jaga diri dia daripada dua perkara hak tak molek. Bila mana seseorang itu dia boleh jaga diri dia daripada dua perkara hak tak molek ni, perkara keji dan juga perkara mungkar, dengan sendirinya dia akan jadi suka kepada amalan-amalan kebajikan, benda-benda baik dengan sendiri. Dengan sendiri otomatik. Sebab kita ni manusia ni mana dua bahagian, dua sifat dia ada dalam diri kita ni, hazzul malakiyah dengan hazzul bahimiyah tu. Sifat kemalaikatan hak suka pada benda baik, sifat kebinatangan yang suka pada benda buruk tu, dia dua tu kalau naik sah dia turun sah. Kalau naik alih ni dia turun alih ni. Otomatik dia lagu. Jadi maknanya kalau hasil daripada semaya dia boleh jaga diri dia daripada benda keji, turun sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri dia, dengan sendirinya sifat suka kepada benda-benda baik itu akan naik secara otomatik. Salah satu cara dia iaitu dengan cara semaya. Dan juga semaya ni sebagai salah satu daripada rukun Islam yang kedua. Kerana apa? Kerana semaya adalah kemuncak ketundukan, kemuncak perhambaan daripada seorang hamba kepada Tuhannya, atau kepada Tuhannya. Itu kemuncak. Sebab apa? Sebab semaya ni dia menyatakan perhambaan. Kita menyatakan perhambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui gabungan tiga anggota kita ni. Anggota utama, tiga anggota ni semua menyatakan, iaitu hati, lidah dan juga jawarih, tiga sekali. Itu kehendak semaya hak sebenar. Makna anggota kita akhlak, tunduk, sujud, anggota zahir. Lidah sebut, akhlak tidak akhlak saja sebut Allahu Akbar. Mana akhlak selendang, rayak pula Allah Maha Besar. Patut tunduk, akhlak kedudukan Allah Taala. Tunduk sikit, subhana rabbiyal azim. Kita tunduk, rendah diri, menyatakan hamba, kita kata Allah Taala Maha Azim. Kalau tunduk lagi, kita kata dia pula Maha Suci Tuhanku, yang Maha Tinggi pula. Kita akak, kita koha rendah, dia koha tinggi. Patut hati pun turut rasa kehambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana daripada tiga anggota utama. Mana bentuk perhambaan tu? Siapa mereka tu? Mana berikan dengan sepenuhnya, bukan sikit-sikit. Dan bentuk ibadat hak lagu ni, bentuk perhambaan kepada Tuhan hak lagu ni tak ada dalam agama lain. Tak ada, tak usah cari. Dalam agama Islam aja ada, iaitu dalam semaya. Dalam agama lain tak ada. Kalau sembuh, baca ke dia? Ada dia baca apa-apa? Tak ada. Paling-paling tinggi kat dia dalam hati dia minta lah, apa hak nak minta tu je. Tapi kalau nak kata satu ketetapan mesti kena baca lagu ni, hati pun kena khusyuk, tak ada. Tapi dalam Islam ada, iaitu dalam semaya. Sebab tu semaya dipilih sebagai salah satu daripada rukun Islam. Jadi bila mana seseorang itu dia sanggup menyatakan perhambaan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke peringkat ni, hak lain tu mudah bagi dia. Hak lain tu mudah. Bila mana dia sudah rasa betul-betul rasa diri dia ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dengan cara lagu ni dia sanggup sampai lagu ni, hak lain tu
mudah untuk dia ikut, mudah untuk dia patuh. Sebab apa? Hak ni pun dia sanggup buat. Apa kalau kita tengok, ni, mana perangkat semaya tu daripada satu perangkat ke satu perangkat, dia 3 perangkat semaya ni. 3 perangkat perhambaan dalam semaya. Perangkat pertama tu qiyam tu lah. Hak qiyam tu pun sudah menampakkan perhambaan. Dengan kita pegang, tunduk, kepala pulak. Tu mana hamba lah tu. Tidak kata. Kalau nyanyi lagu tu. Kalau kita pergi jumpa raja, kita pergi jumpa dengan dia gini, kita tengok dia. Lagu mana kamu? Lagu mana kamu? Hamba ke dia? Tapi pergi jumpa orang besar, jumpa raja ke tunduk. Lagu tu. Mana dalam semaya pun kita diajar lagu tu. Ajar lagu tu tunduk. Itu perangkat perhambaan. Yang pertama nak masuk. Perangkat perhambaan yang kedua, kohar rendah. Kohar rendah. Waktu. Jadi orang ni semua ke terima. Tak ada orang pun tak ada. Semua terima. Manusia. Menata pun terima. Itu cara bentuk perhambaan, bentuk mengendah diri. Siapa ke perangkat awak kemuncak, dia tu sanggup sujud. Letak kepala, letak dahi. Itu perangkat perhambaan yang paling tinggi. Waktu tu, kalau kita manusia, kita nak buat kepada manusia, tak tergamu. Jadi dia lebih dia, kita nak buat lagu tu. Dapat dia lebih. Tapi kita buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab apa? Sebab kita rasa Allah Subhanahu Wa Taala lah segala-galanya. Allah Taala segala-galanya. Segala nikmat apa semua di atas dia. Kalau dia sekat sikit lah daripada kita. Sekat sikit lah. Paling nyawa, kalau tidak nyawa saja kok. Tak boleh ketuk ya. Tak boleh ketuk boleh sari. Lagu mana rasa? Nikmat tu. Kita tak ada rasa benda tu nikmat, tapi nikmat benda tu nikmat. Mana? Hal lain tak usah tanya. Lepas tu dari segi pergantungan kita, kalau kita putus dah tak ada dah kata orang Islam ni. Tak ada kata apa-apa tak ada dah. Ada lagi tempat kata. Iaitu tempat orang yang seseorang yang kita sanggup sujud depan dia. Tu adalah tempat pergantungan yang terakhir. Jadi kalau secara tu kita gantung dengan dia, bapa tak munasabahnya kalau kita sujud depan dia. Memang munasabah. Memang patut kita sujud depan dia. Kalau kita tengok orang lain, kita tengok dia. Kita tengok setengah-setengah. India kita kata dia. Kausa-kausa mana sebutnya kapung tu, pakai tu emah ada. Orang lain semua pulih dia, makan pun dengan dia. Kenapa semua atas dia belakang? Kalau dia tak boleh makan sehari, sudah. Tak hidup lah, tak boleh makan sehari. Semua kata atas dia. Tengok kalau lagu tu. Sanggup pada dia siung kaki. Sebab apa? Sebab dia berasa gantung dia ni sepenuhnya dengan kawannya. Padahal nyawa bukan kawan tu dia. Tapi dia sanggup dah lagu tu. Sanggup dah lagu tu. Padahal bau makan, lepas tu dia duk perah tenaga tu boleh makan pun. Ambil peti boleh hutang bola atas tu. Tapi sanggup. Apa? Sebab dia berasa hidup dia gantung atas kawan tu. Hidup dia. Jadi kalau secara tu pun sanggup letak dahi depan dia, kaki dia, kalau hal ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apa ni? Kalau kita sanggup letak dahi depan Allah Subhanahu Wa Taala, apa ni? Apa ni? Sebab apa? Sebab dialah segala-galanya. Allah Subhanahu Wa Taala lah segala-galanya. Tempat pergantungan yang terakhir, tempat pergantungan yang paling kukuh. Pergantungan hak utama, hak tu hak nombor 1. Tapi kalau tak ada apa-apa pun ada lagi. Tu. Sebab tu orang Islam ni dia tidak mudah putus asa, tidak mudah nak bunuh diri, tidak. Dia ada lagi, ada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hak tu. Jadi kalau lagu tu lah kokohnya, kemasnya tempat pergantungan kita, tak pelik lah. Kalau kita nak sujud letak dahi depan dia pun tidak pelik, tidak mustahil. Bukan suatu perkara yang mustahil. Baik. Jadi manusia ni semaya tu lah betul kedudukan dia. Mana perangkat perhambaan yang paling tinggi sehingga seorang yang sanggup tunduk kepada Allah menyatakan perhambaan dengan semaya, bermakna dia bersedia untuk menyatakan perhambaan dalam perkara-perkara yang lain. Itu sifat semaya. Sebab itulah semaya dipilih sebagai salah satu daripada rukun Islam, bahkan ia kedua selepas daripada syahadah, hak utama tadi. Kemudian seterusnya zakat. Zakat ni ibadat. Ni kita tak payah bahas lah zakat tu gapo, semaya tu gapo, didahului dengan
dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tu kita maklum belaka dah. Tahu belaka dah tu. Tak payah bahas lah tu. Begitu juga dengan zakat. Zakat ni gapo nak bayar piti patu zakat harta berapa persen patut ni. Tu maklum belaka dah. Boleh kata kita ni sudah maklum belaka dah. Mana zakat ni saat ni semaya ni dalam konteks hubungnya seseorang manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Zakat pula dalam konteks hubungnya sesama manusia. Mana Islam ni bukan hanya hubungnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Mana kalau kita nak bersihkan diri, kita nak sucikan jiwa kita, nak jaga hubungnya kita, bukan hubungnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, tetapi juga hubungan dengan manusia juga, hubungan dengan sesama manusia. Kemudian hubungan sesama manusia ni hak paling tinggi, hubungan seseorang dengan hubungan sesama manusia ni hak paling tinggi sehingga sanggup waktu bibiti. Sanggup keluar ke harta hak. Sebab tu kalau hubungan seseorang hak paling dekat sekali hubungan apa? Anak dengan ayah. Anak ayah suami dengan isteri, sebab tu hak paling dekat. Sanggup bibiti. Gadah tak apa lagi. Nak bui. Tu sanggup. Bapa hubungan tu apa? Hubungan tu apa? Sanggup. Habis bibiti. Anak masuk je, tak molek anak pun. Tak molek anak pun masuk je, gadah lagi tu. Rela. Rela. Apa hubungnya tu dekat. Sebab tu sanggup bui piti. Maknanya hubungnya sesama manusia yang paling utama, paling tinggi, paling rapat, iaitu sehingga sanggup mengeluarkan harta. Sanggup memberi bantuan siapa kau mereka tu. Siapa kau mereka tu. Kau tu yang paling tinggi. Jadi bui harta tu ada kau dengan banyak tu. Pada kau dengan banyak tu. Periak ni. Apa? Ni ya 7 riyal dah. 7 riyal lebih dah atas sore-sore. Pada kau kalau orang miskin, pada kau hak banyak tu tahu nak hidup. Pada kau tak pada. Patut mana nak ajar Islam, nak ajar hubungan kita dengan manusia ni sesama manusia, mana hubungan saling bantu membantu antara satu sama lain. Mana dia ada tu hubungan tu. Hubungan tu dia ada kasih sayang, dia ada kasih belah. Apa keperlu hak ni kurang, hak ni tapung, hak ni kurang, hak ni tapung. Kena ada semua hak tu. Tidak sekali setahun tu simbolik sahaja. Simbolik kepada hubungan kasih sayang yang paling tinggi sesama manusia di antara seorang manusia dengan seorang manusia. Itu dalam masalah harta, masalah kesusahan dunia, masalah agama lebih besar lagi sebab agama ni bukan benda hak kait dengan hidup atas dunia ni dah agama ni. Kalau buat piti tu masuk kubur tak sedah pitihnya. Agama atas dunia ni nak lepas mati pun nak. Selepas masuk kubur dan seterusnya akhirat ni nak juga kau agama. Malah besar lagi. Jadi bantuan kita nak kasihan belah kepada sesama manusia pun hak tu lebih besar lagi. Sebenarnya. Tapi hak tu kadang-kadang kita tak nampak. Kita tak nampak hak tu kadang-kadang. Kita berasa hak besarnya piti. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak tempat sebut hak agama tu lah hak lebih utama, lebih besar, lebih penting lagi hak agama. La an yahdiya ahad, la an yahdiya rajulan, la an yahdiya bika rajulun khairun minad dunya wa ma fiha. Demi sesungguhnya seorang mendapat petunjuk, mendapat hidayah dengan sebabmu, itu lebih baik daripada dunia dari sisi. Ada. Boleh petunjuk. Lebih baik daripada dunia. Kalau kita beri dunia ke orang, muti dunia ke orang, itu kecil. Beri petunjuk itu lebih besar. Maknanya hubungan sesama manusia ni dalam kita kasihan belah kepada manusia, memberi, menyumbang kepada manusia, hak besar lagi adalah agama. Hak tu hak paling besar. Hak paling besar. Anak dengan ayah pun gitu juga. Anak yang dengan ayah pun gitu juga. Ma nahila walidun waladan min nahlin afdala min adabil hasan. Nabi sebut dalam riwayat Tirmizi. Mana tidak ada pemberian daripada seorang ayah kepada seorang anak lebih besar lagi daripada, lebih utama daripada pengajaran adab yang baik. Itu lebih utama. Agama, adab, itu lebih utama. Mana dalam kita hubungnya, kita nak menyumbang, nak beri kepada seseorang, hak lebih besar, hak paling besarnya adalah sumbangan dari sudut agama. Dari sudut agama. Mengajar, beri petunjuk, beri pimpinan kepada dia sehingga dia mendapat kepimpinan, mendapat petunjuk di dalam agama dengan sebab itu. Hak itu lebih besar. Mana dia bukan isyarat kepada bantuan kita ada kasih belah sama manusia nak membantu sama saling menyumbang antara satu sama lain dari sudut keduniaan semata-mata bukan.
tetapi juga hak lebih penting lagi dari sudut keagamaan. Hak tu lebih penting, lebih besar.